Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya bernama Hazwani binti Sulaiman, bernombor matrik 204213. Pada hari ini saya akan menunjukkan kaedah ataupun teknik mengajar sajak berdasarkan buku Terima Kasih Sri Kandi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Pada hari ini saya akan mengajar sebuah sajak yang bertajuk Mencipta Kecemerlangan. Okey, pada sebelum itu saya akan mendeklamasikan sajak ini terlebih dahulu. Mencipta Kecemerlangan. Jika kita bercita-cita menjadi universiti bertaraf dunia, apakah mimpi-mimpi cuma atau angan-angan kosong belaka? Bukan mudah mencipta kejayaan tanpa kerja berpasukan. Bukan juga mudah mencipta kecemerlangan tanpa usaha dan kesungguhan. Marilah kita bergandingan mengangkat darjat penyelidikan, memberi impak yang berpanjangan. Marilah kita wariskan universiti kebanggaan kepada putra-putri generasi warisan yang bakal memelihara universiti kesayangan. Universiti penyelidikan bukan sekadar sebuah gelaran, tetapi prestasinya berkekalan. Malah sentiasa meningkat mencipta kecemerlangan, biarpun berubah zaman, berubah kepimpinan. Status UPM terus gemilang sepanjang zaman, bergemerlap menyinari dunia pendidikan. Baik, itu adalah sajak yang bertajuk Mencipta Kecemerlangan. Pada hari ini, apa yang ingin saya ajarkan menerusi tajuk sajak Mencipta Kecemerlangan ini ialah berkenaan dengan gaya bahasa. Okey, terdapat pelbagai gaya bahasa yang kita dapati di dalam sebuah sajak, syair, prosa, cerpen dan sebagainya. Tetapi pada hari ini, menerusi sajak yang bertajuk ini, saya akan mengeluarkan ataupun mencari pelbagai gaya bahasa yang terdapat di dalamnya. Baik. Sebelum itu, terdapat gaya bahasa yang terdapat pelbagai gaya bahasa yang berada di dalam sajak Mencipta Kecemerlangan. Antaranya ialah inversi, apa itu inversi? Inversi ialah sebuah pembalikan kata. Inversi ialah sebuah pembalikan kata. Ianya bertujuan untuk menimbulkan kelainan penyebutan. Baik. Antara contoh gaya bahasa inversi yang terdapat dalam sajak ini ialah apakah mimpi-mimpi cuma? Apakah mimpi cuma? Okey, apakah mimpi-mimpi cuma ini? Ini ialah inversi yang sepatutnya perkataannya sepatutnya ayat ini ditukarkan kepada apakah
cuma mimpi-mimpi. Baik, itu adalah inversi. Inversi ialah sebuah pembalikan kata. Baik, yang kedua, asonansi. Baik. Asonansi. Apa itu asonansi? Asonansi ialah perulangan bunyi vokal dalam baris sajak. Perulangan baris vokal dalam baris sajak. Okey, apakah contoh asonansi dalam sajak ini? Mari kita lihat. Okey, baik. Dalam sajak ini, ayat yang terkandung gaya bahasa asonansi ialah bukan mudah mencipta kejayaan. Mari kita lihat. Bukan mudah mencipta kejayaan. Baik, apa yang dikatakan sebagai asonansi ini? Asonansi ini ialah perulangan bunyi vokal. Baik, mana vokalnya? Baik, mana vokalnya? Vokalnya kita boleh lihat, vokal adalah A, E, I, O, U. Baik, kita cari huruf vokal apa yang paling banyak dalam ayat ini. Tentu saja ianya ialah huruf A, bukan? Baik. Ini adalah asonansi. Asonansi ialah perulangan bunyi vokal dalam baris sajak. Baik, ini adalah asonansi. Okey, kita ada dua gaya bahasa setakat ini, iaitu inversi dan asonansi. Apa pula gaya bahasa yang ketiga? Mari kita lihat. Baik, gaya bahasa kita yang ketiga ialah rima. Apa itu rima? Rima ialah rima ialah bertujuan untuk menimbulkan keindahan irama. Sebagai contoh di dalam sajak ini, saya akan bacakan. Jika kita bercita-cita menjadi universiti bertaraf dunia, apakah mimpi-mimpi cuma atau angan-angan kosong belaka? Baik, jika kita lihat di belakang, saya akan tulis untuk melihat dengan lebih jelas. Baik, terdapat rima di dalam baris sajak ini. Apa itu rima? Rima seperti yang saya telah terangkan tadi ialah ianya menimbulkan keindahan irama. Sebagai contoh, jika kita lihat huruf A di belakang ayat ini adalah rima. Rima ialah susunan huruf yang di belakang ini. Ini adalah
contoh bacaan rima ialah A, 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 A. Tetapi terdapat juga sajak yang mempunyai rima A, B ataupun A, B, C, D, A, B, C, D, E, A, B, C, A, B, C, A dan sebagainya. Itu adalah sajak bebas. Ini adalah sajak terikat. Baik. Seterusnya, gaya bahasa yang seterusnya yang terdapat di dalam sajak mencipta kecemerlangan ini ialah anafora. Apa itu anafora? Anafora ialah pengulangan perkataan di awal baris. Ianya berfungsi menimbulkan kesan penegasan. Baik, apa yang dimaksudkan menimbulkan kesan penegasan dalam sesebuah sajak ini? Baik, kita akan lihat bagaimana ianya berfungsi. Seterusnya ialah anafora. Okey. Baik, yang anafora, gaya bahasa anafora yang terdapat dalam sajak ini seperti biarpun berubah zaman, berubah kepimpinan. Sebenarnya dia sebaris saja. Baik, ayat ni sebenarnya dia sebaris saja. Tapi saya punya whiteboard tak muat. Jadi saya turunkan ke bawah lah. Okey. Baik, ini adalah yang disebut sebagai anafora. Ianya pengulangan kata di awal baris. Ini awal baris. Pengulangan kata di awal baris. Ini. Ianya berfungsi untuk menunjukkan menunjukkan kesan penegasan dalam sesebuah sajak tersebut. Baiklah. Sebagai kesimpulannya, terdapat pelbagai gaya bahasa yang kita dapati menerusi sajak ini yang bertajuk mencipta kecemerlangan ini. Ada 4. Yang pertama, kita akan ulang balik. Yang pertama ialah inversi. Yang kedua adalah rima. Yang ketiga ialah anafora. Yang keempat ialah asonansi. Baik, kita ada 4 saja. Gaya bahasa yang terdapat dalam sajak mencipta kecemerlangan ini. Okey, baik. Kita akan ulang balik. Apa itu inversi? Inversi ialah pembalikan kata. Yang kedua ialah rima. Rima ialah ianya berfungsi untuk menimbulkan keindahan irama sajak tersebut. Yang ketiga ialah anafora. Anafora ialah pengulangan perkataan di awal baris. Macam tadi itulah, berubah, biarpun berubah zaman, berubah kepimpinan. Perkataan berubah itu ialah yang menunjukkan anafora. Yang keempat ialah asonansi. Asonansi ialah pengulangan bunyi vokal dalam baris sajak. Contohnya yang saya tunjuk tadilah, bukan mudah mencipta kejayaan. Huruf vokal A dalam
Baiklah, saya rasa cukup sampai di sini saja pengajaran saya pada hari ini dan saya berharap anda semua dapat mengikuti dan memahami apa yang telah saya ajar pada hari ini menerusi sajak, mencipta kecemerlangan dan juga gaya bahasa yang terdapat dalam sajak ini. Terima kasih.